Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Hai, bilalah kita boleh balik maktab kan? Nak je jumpa budak-budak yang buat merepek dalam kerja ni. Asal kena buat jalan kerja merepek kan? Itu soalan. Lagi kita tengok seorang ni girl Semua orang dah ada. Teacher ni syok sendiri pula. Okay, ada 41 orang. Mama! Mama, saya pergi alun kau balik alun. Alun, okay. Okay, Ma, saya pergi alun kau balik alun dah kelas. Saya pergi alun kau balik alun dah kelas. Okay, bye. Did you hear I'm talking to my mom? Yes. My mom tiba-tiba call. I orang utara. Jadi, itulah the way I communicate with my mom. Alah, korang dengar pula. Malu teacher. Tak apa, teacher. Alah, malunya. I nak sulung. So, tiba-tiba my mom call saya cakap tempat saya dah ada kelas. Okay, long call balik. Alah, malunya. Tak apa, teacher. Alamak. I'm so shy. Okay. Okay, kita share screen dulu lah. Okay, kita tengok this girl. Ni memang salah betul ni. This thing. Terbalik. Mana? Bilang pula. Korang tengoklah walaupun sengit. Dah tak tahulah macam mana nak rotate dia. Okay. Ni memanglah jawapan dia betul. Tapi tak dapat markah penuh ni. Markah walking langsung tak ada. Siapa tahu kat mana mistake pelajar yang tak dapat markah penuh? No? Dia yang tak substitute. Yes. Thank you. Ni. Besarnya. Markah teacher besarnya. Okay. Hopefully kepala awak tu pun sengit sikit. I dah tak tahu dah. This is kakak ya. This is kakak. Girl 4D. Ni tak dapat makan ni. Ni langsung lah. Dia tak tunjuk langsung proses DYDX. Dia tak tunjuk substitute. What is the value X you are using here? Also this one ni apalah ni? Apa kalut sangat ke? Ni ke ada mesyuarat negara sampai delta X equal to 0.05. So you have to show lah 2 minus 2
2.05 minus 2. Cuba teacher cakap macam ni dalam kelas. I tak bagi langsung NO kan. So apa perasaan you? So I sebagai seorang guru yang dah terang bila student buat kerja. So I nak tengok how much my student listen to me. Ni langsung lah ni. Mana formula dapat delta Y ni? Mana? Ai nak senang-senang lagi. Ni I dapat ni kat mata ni I jumpa tiap petang ni kena I ni. Ni tolong aware ya, tak boleh buat macam ni. Ni mana formula dia, mana substitute, mana carry. Maka carry mana, tak ada langsung ni. Tiba-tiba pula kan. Okay, kita tengok satu lagi working. Ni faham tak boleh tau buat macam ni. Cuba buat macam teacher bagi tahu. Tu je lah. Okay ni. Ni I tak tahu apa budak ni buat. Dia lelaki. Kelas 4C. I tak tahu apa masalah this boy. Tapi I tak tahu what happened to number 1. I rasa dia tak faham tapi dia tak cakap dengan teacher. Tapi I tak tahu kenapa dia tak faham. Sedangkan dia tahu dah approximate change tu. Nak buat approximate change tu tak ada masalah sebenarnya. Supposedly lah je ada orang nak masuk. Korang kan, kenapa ada pelajar boleh masuk awal? Kenapa ada pelajar yang baru terkekek-kekek nak masuk? Kan? Nampak sangat lah. Kalau dalam kelas pun selalu kena tegur dengan teacher, dalam online pun masuk lambat. Bukan masalah internet tau, masalah sikap diri sendiri sebenarnya. Okay, untuk soalan, untuk this kind of students. Cuba tengok the way she or he. Ni he ni he. He dia, pelajar lelaki ni adalah tingkatan 4C. Ni kalau dalam kelas ni main bebel ni, memang panggil lah. Waktu rehat memang tak makan budak ni jawabnya. Stress tau tengok working kawan awak ni. Apa masalah this boy? Siapa boleh bagi respon? Kenapa teacher kata this boy ada masalah? Jalan kira tak lengkap. Yes, good. Jalan kerja tak lengkap. Bila tak lengkap dia submit macam ni, apa dia nak tunjuk kat teacher sebenarnya? What he really want to tell me without he come and see me, without he get something or contact me. So what you can say about this kind of working? Dia jalan kerja tak lengkap. Okay. Yang kedua dia nak bagi tahu dia tak faham. Betul tak? Dia nak I detect dia sendiri dia tak faham. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Tak boleh people. Memang sedih gila kod ni. Ni patut start. Kalau kolom pertama dapat markah 1 dah kalau DYDX. Okay, yang ni awak dah DYDX tapi awak tak ganti nilai R. Ni, nombor 1 ni. Markah dia tak penuh lagi tau sebab dia tak tunjuk substitute. Differentiate satu hal. Apa hal I punya markah ni tebal sangat ni? Okay. So nak bagi tahu bahawa jalan kerja lagi satu nak beritahu lah kan. Teacher ajar, ramai yang buat okey tau sebenarnya. I buka, I tengok jawapan sama, I rasa memang kalau student tu dia buat betul-betul, dia tengok jawapan sama tak ada masalah lah. Kan? Tak boleh tau. Tak kisahlah kalau awak ambil IG ke, awak tak ambil IG ke, mindset awak tetap sama. Awak nak score, awak nak dapat grade yang baik in the end of your student as a MRSM student ke, sebagai student dekat Malaysia ke, awak nak kena dapat result yang baik untuk masa depan awak. Janganlah belajar soal aku tak ambil IG tahun ni, aku boleh buat sambil leweng macam ni. Tak boleh lah. Tak boleh, ni salah sangat. Maknanya what did you listen during my online class, maknanya you tak appreciate masa you berhabis masa depan your internet ke, depan PC ke, depan laptop ke, depan tab ke, depan phone ke, tak kisah. Tapi kalau macam ni jalan kerjanya, maknanya you tak dengar very well lah. So upset lah kat sini. You differentiate satu hal, okay, differentiate tapi tak dapat markah lagi. You kena tunjuk you punya substitute which is your original reduced value adalah 3.
Ni pun sama, nilai R tak ada. Macam mana tu? Okey, yang ni. Yang ni kalau tak nak buat UV panjang sangat, sebenarnya awak boleh guna hukum indices di mana awak boleh guna kuasa negatif 2. Bawa naik atas ni semua. Lepas tu awak boleh darab kat depan ni guna dy dx. Bila start dy dx, awak akan darab kuasa berkurangan. Sebab yang ni adalah number. Sebab tu dia boleh terjun macam biasa. Kalau sini ada katalah ada 14x kan. So tak boleh lah buat apply composite function macam ni. Ni nama dia composite. Okey, tolong ya. I baru detect seorang ni. 4D. Kan habis pula masa kata apa ni bebe pasal homework. I akan cari satu masa untuk cakap pasal korang punya keradaban menghantar homework dan juga kefahaman ketika kelas online. Padahal teacher ambil satu kelas online, satu video untuk tengah subtopik. Betul tak? Betul. Lepas tu apa masalah ni kalau ada pelajar pergi working macam ni? Sakitlah mata teacher. Ya Allah. Bukan susah pun. Teacher dah kata dah. Differentiate ni problem solving je. Ayat dia macam ni lah. Seketui. Lepas tu ayat dia mesti ada small change, rate. Mana ada topik lain ada perkataan change, rate, approximate. Tak ada. Jadi appreciate lah nak dapat markah. IG markah dia terlalu besar. Tahu tak? Macam ni dia boleh dapat 6-5 dah. Kalau SPM macam ni baru 3 atau 2. So apa lagi nikmat yang awak dustakan? Apa lagi? Ya Allah. Kalau dalam kelas ni tahulah teacher nak bebel macam mana. Tak tahulah kata tak faham. Kata faham. Kan? Kalau tak ada orang dapat kosong. Tu yang teacher paling ralat sangat. Tapi Cikgu Fiti kata dia buat kelas intervention kan. Hopefully lah. Okay. So kita bincang sekejap soalan yang kakak tu buat tadi tu. Ada pelajar yang tak clear. Spherical kan? Allah tu. Macam mana ada pelajar boleh main-main ya? Tak rasa rugi ke belajar main-main benda yang senang? Jangan tangguh belajar. Nak exam baru nak belajar. Tu kalau buat macam tu kan memang tak selamat lah maksudnya. Tolong. Nanti teacher akan up semua homework yang main-main. Kena juga buat group family lah rasa. Buat masuk parents, hantar lah. Tengok ni anak encik buat macam mana ni. Macam mana markah dia tak naik-naik atau markah dia tak berubah kalau macam ni usaha dia. Tak tanya, tak pernah PM teacher. Dengar tak ni? Dengar. Okay, kita tengok soalan yang spherical of the radius tu. So, apa masalah soalan tu? Soalan tu tak ada masalah pun sebenarnya kan? Okay, kita belah 3 lah. Bab-bab ni dapat macam ni kena belah 3. Memang tersusun dalam kerja awak. Walaupun ada je awak jangan risau. Tapi my student ni begitulah. Teacher nak share pasal result at Maths dengan Maths SPM. Alhamdulillah kita duduk ranking nombor 4 untuk at Maths dan ranking nombor 5 untuk Maths. Berikan tepukan gemuruh. Yeay. Orang kan. Lepas tu, batch korang nak bagi nombor berapa dekat MSM MTA, Maths Department? Nombor 1 lah kan, betul tak? InsyaAllah. Yes, and most student A lah. So ada 68 student dapat A untuk at Maths. Jadi ramai ya 68. Jadi maknanya ini menunjukkan bahawa at Maths tu tak susah kalau awak dengar cakap cikgu awak. Betul tak? Betul. Kan? Okay, mana soalan yang teacher nak bagi ni? Mana soalan? Allahu Akbar. Ni dia. Find soalan yang soalan apa yang teacher bagi yang 2 point kepada 2.05 tu? Soalan apa? Bukan small change,
spherical glass, bukan. Soalan apa yang teacher bagi? Korang ingat tak? Muka surat 77 teacher. Yang Terima summative trait kasih. exercise. Okay, thank you. Thank you so much. Okay. Uh, 7A. The approximate change in Y. Okay, so approximate change in Y. Tengok I pergi ke kolom 3 terus sebab I dah baca. Okay, Y is number 1 information given. So 14, 6x kuasa 3 plus 1 kuasa negative 2. Kemudian kolom number 2 delta x is approximate 2.05 minus 2, so 0.05. Kemudian yang ni awak differentiate macam biasa, tapi bila differentiate kat sini awak kena substitute nilai x dengan 2. So negative 28, 6x plus Teacher. ya. Negatif tu ke negatif 1/2 power dia? Sebab tu Negative square 1 root. over 2. Okay, thank you. Ni I punya tulisan ni. Okay, atas ya. Okay, thank you. Okay, so bila you differentiate macam biasa benda ni, terjun. Nah, ni bukan ini macam negatif 7. Salin 6x cube plus 1 kuasa negatif 3 over 2. Differentiate dalam kurungan dapat 18x squared. Lepas tu darab macam biasa. This is the basic one. Tapi nilai x yang nak ganti dekat sini adalah x equal to 2. Okay? Faham? Faham. Faham teacher. Jadi, bila sampai kat sini dy dx darab dengan delta x, jadi substitute je lah. Tak ada masalah. Okay, buat. Tak ada masalah pun yang ni. I tengok okay je. Ada soalan tak dekat sini? Teacher tak nak lah nak tunjuk benda ni. Sebab yang ni adalah basic. Sekarang tak sempat nak make sure 12.5 nak masuk area maksimum minimum ni. Okay, yang soalan berikutnya. Approximate value of y when x 2.05. Okay. Maksud dia nilai y dia. Okay, sekarang kita dah sambung daripada 7A tu. Di mana awak dah ada nilai delta y. Daripada 7A awak akan dapat delta y ni sebab awak tahu awak nak carry masuk dekat y value dia. Jadi y new dia adalah nilai delta ni masuk sini plus dengan y old. Jadi y old ni kena bertukar sebab dia kata when x 2.05. Jadi awak kena dapatkan y old dia ni adalah 14 bahagi 6x kali dengan 2.05 tambah 1. Okay? Selalunya approximate ni bunyi apa pun. You all okay ke? Bunyi apa tu? Ha? Soleh. Soalan untuk Mat. Soleh. Ada orang solat apa? Soleh. Okay. So faham tak? Faham kan? Faham. Selalunya approximate value tu mesti ada kena dengan approximate change. Approximate change pula mesti ada kena dengan dy dx. So ketiga-tiga ni memang bersangkutan lah. Okay, kalau tak clear PM teacher. Okay, memang I akan cari sampai ke lubang cacing lah budak yang hantar rambut main-main tu. Geram rasa. Okay, teacher nak masuk apa dia teacher nak masuk ni? Teacher nak masuk maximum minimum area. Okay, guna buku IG, buku teks IG warna putih. Bagaimanakah soalan untuk jawab maximum minimum area, especially untuk area, volume. Okay, so today kita akan pergi ke apply untuk maximum, minimum
Especially soalan suka tanya area of pond, area of garden, area of lake, area of surface area of cylinder. Banyaklah dia guna, dia akan kena mengenai dengan solid lah. Lepas tu volume. Okay, dia suka tanya maximum or minimum. Sebab benda ni jalan kerja dia sama je. Dan apa benda yang awak kena ada general knowledge dekat sini? Sometimes soalan akan bagi formula. Sometimes dia tak bagi formula. So ini semua berkaitan dengan solid geometry awak. So kena buka balik kitab-kitab lama tu masa lower form awak belajar silinder, cone, sphere, hemisphere. Dia sukalah tanya ni. What is rate of change? What is the maximum value, maximum volume kalau bla 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 kan? Okay, keadaan soalan dia, bila dia tanya soalan ni, kadang-kadang dia bercerita kan. Lepas tu kat ujung ayat tu dia letak formula. Kadang-kadang dia bagi. Kalau student start kat sini, kalau dia lupa formula. Sebab formula tu diibaratkan seperti equation dalam problem solving applied. Tu maksud dia. Maksud dia kenapa teacher tekankan formula? Sebab formula ni, formula untuk soalan problem solving ni awak kena hafal ataupun awak kena tahu sebab dia ibarat menggantikan equation. Kalau tak ada equation, macam mana nak differentiate? Nanti bila awak baca soalan kan, selalu untuk buat latihan ada equation kan. Tiba-tiba problem solving ni dia bercakap mengenai solid something and then finally the question asks you find the maximum area, find the minimum area, find maximum volume, bla 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 kan. And then you ni pun buatlah tapi tak ada equation lah macam tu. So kalau awak dah mula perasan kalau problem solving ni selalu tekankan formula yang awak kena hafal sebab nak kena jadikan sebagai equation. Contoh, example, volume of cylinder katakan. Volume of cylinder is pi r squared h. So tengoklah h ni nak in term of apa kan. So nak tak nak mestilah nak katalah sini dv dh. So baru boleh start differentiate. Tapi kalau sekiranya you gagal mengeluarkan formula untuk jadikan sebagai equation, maka you dah memang terang-terang dah tak boleh jawab soalan tersebut. Which is sepatutnya mudah. Okay, so kalau IG markah macam ni memang 5, 6. Markah IG kalau soalan tu kalau you dah tengok pasir, kalau dia bagi macam ni seketui kan, katalah number 9. Statik lah macam ni soalan dia. Without ada hands. Sebab IG suka sangat hands ni. Hands bla 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 bla. Kalau without hands ni, markah dia kalau macam ni, kadang-kadang 5, 6, banyak markah dia. Padahal jalan kerja tak jelas semeriah mana pun. So tolong cuba jawab. Okey, yang berikutnya. Soalan bentuk applied ni selalunya ada hands lah. Okey, dia ada kecil-kecil dia tu. Dia selalunya ada kecil-kecil macam 9, okey, A, B. Yang ni selalunya 3, 4. So the total number 9 ni selalunya 7, 10. Gitu. Kalau ada anak-anak dia ni. Okey. Ada soalan tak so far? Tak ada teacher. Tak ada. I macam cakap sorang-sorang lah. Korang bagilah macam faham teacher, faham. Okey. Kembali kepada first ni kita kena apply. Okey. Apa final knowledge kita? Apa yang kita mesti get ready ataupun nak dapat at least 1 mark start? Okey. Semua orang tahu kan apply maximum minimum area ni. Bukan. Maximum minimum. How to find maximum minimum dalam differentiate. Awak dah belajar maximum minimum point. Ataupun dalam IG maximum minimum point ni kadang-kadang dia akan panggil turning point. Yang ni I dah selalu highlight dalam kelas. Kadang-kadang dia panggil stationary point. Kadang-kadang dia panggil nature point. Tapi benda dia samalah, maximum minimum point. Dalam IG awak masuk SPM nanti awak dah tak dengar dah ayat-ayat ni.
So teacher ni baiklah bercerita kan supaya awak boleh carry knowledge ni sampailah bila-bila. Okay. So masa you belajar maximum minimum point, you kena start dengan dy dx equal to 0. Ni compulsory. Soalan ni keluar masa final exam. Ada pelajar yang tak boleh jawab. Sebab tu ada yang dapat kosong. Awak bayangkan kalau kawan awak dapat kosong, teacher tak bagi ni markah korang kan? Ada orang baru masuk ke? Subhanallah. Serius lah. Wafi, apa masalah awak ni Wafi? 3 berapa minit dah teacher tu bebel ni. Ya Allah. Okey, sambung. Jadi teacher tak faham lah kalau ada pelajar yang masih lagi tak faham macam mana nak dapatkan nilai maksimum minimum point dalam differentiate ataupun dalam graf menggunakan kaedah differentiate, dia mesti start dengan dy dx equal to 0. Okey, samalah juga apply-nya. Kalau soalan suruh cari maksimum, if we apply the same concept. Kalau soalan kata cari maksimum atau minimum area ke atau volume, so awak kena, katakan dia kata area of cylinder. So awak akan letak differentiate area per, tengok apa benda yang kita nak terhadap apa. Katalah terhadap dr. So dr equal to 0. Mesti equal to 0. Sama juga masa kita cari turning point, dy dx equal to 0. So dy dx equal to 0. Sebab apa? Kalau tadi turning point kita belajar dulu tu, taklah dulu sangat, 2 bulan yang lepas lah kan. Sebab kita nak dapatkan nilai X. Kalau dalam problem solving maximum minimum, kalau dah di ADR equal to 0, tengok bawah kita ni apa benda kita letak R. Maka kita nak cari R. Tu maksud dia. Jadi at least dekat sini awak dah differentiate, awak ganti nilai, awak dah dapat 1 mark. Faham tak ni? Dan teacher rasa dah bersungguh, rasa I lah yang mengajar dalam bilik guru ni. Kalau depan I ni Cikgu Hazli, rasa Cikgu Hazli pun boleh faham apa yang I ajar. Apatah lagi korang yang kat rumah tu kan. Awak kena ingat ya, walaupun awak kelas online, awak kena mandi dulu. Lepas tu awak kena pakai cantik cantik depan PC tu. Kau pakai baju tidur lagi ni? Tak. Awak kena, teacher. one of the ilmu tu nak berkat kan, walaupun depan PC kan. Tu masalah dah ni kan, sebab tu lah kan. Awak kena juga apply adab-adab menuntut ilmu kan. Awak bangun awal, awak mandi, awak breakfast, awak pakai wangi-wangi. Lepas tu awak dah get ready buku-buku awak. So awak belajar dengan tenang. So apa yang cikgu awak ajar dalam online tu, awak akan rasa macam awak berada dalam kelas juga. Teacher pun sama. Walaupun I boleh je buat kelas online kat rumah, tapi I tak nak, I tak suka. I rasa macam sememeh sangat. Waktu kerja, I mesti datang bilik guru. Teacher macam tu. Siapa ada perasan benda yang sama dengan teacher? Dia rasa, okay, hari ni aku sekolah ni. Walaupun aku duduk kat rumah, aku sekolah. Aku tetap kena mandi. Aku tetap kena pakai smart-smart. Ada tak? Tak ada. Tak ada Ada. Ada. Kena, Ada, kalau teacher, tak ada, ada, ada. kalau tak ada, awak kena bagi ada. Awak akan rasa betapa ajaibnya adab tu yang Allah ada ajar kita, agama kita ajar kita kan. Especially I rasa agama lain sama je kan. Kena buat baik, kena beradab baik kan. Cubalah. Okay, so seterusnya, bila starting di ADR equal to 0, dan seterusnya awak akan ganti macam biasalah di dalam equation asal. Nombor 1 akan awak katalah volume. Volume ni terhadap apa? DH katakan. So awak equal to 0. So awak kena ingat, bila aku dah over DH, maka aku akan dapat nilai H. Gitu. Yang kedua, dapatkan, gantikan H ataupun gantikan apa yang awak cari tu dalam equation. Okay, langkah kedua adalah substitute value from.
differentiate. Differentiate lah ni. In original equation. Tak apa. Nanti kita buat soalan. Jangan risau. Teacher nak beritahu bahawa area volume maksimum atau minimum ni sama sebiji macam buat turning point. Kalau awak boleh buat turning point, awak boleh jawab area. Sebabnya apa? Dalam soalan paper 1, paper 2, kalau paper 1 dia tanya pasal turning point, paper 2 dia confirm tanya pasal problem solving. Confirm. Awak kena percaya kat teacher. Tahun ni tahun yang ke-7 ajar IG. Lepas tu I tengok semangat form 4 tahun ni ambil IG sangat-sangat menggalakkan. So tepukan untuk diri anda. Yeay! Wow, ramainya budak-budak nak ambil IG tahun ni. So alhamdulillah, I harap I maintain yang kelas 4C 4D. I dah penat dah tukar-tukar kelas. I hope cepat-cepatlah our TPKA arrange your class kan. Hopefully lah. Penat lah kan tukar-tukar kelas ni, korang pun sama kan. Okay. So langkah yang ketiga adalah lepas you substitute. After you get the substitute in the original, barulah awak akan declare what is your maximum minimum. Katakanlah, okay, ambil yang asal tadi, kan? Katalah kita cari formula contoh. Awak cari volume silinder. So tadi dalam proses, jadi bila dia kata maximum, tak kisahlah. Kalau kata volume maximum, tulislah volume maximum. Kalau dia kata minimum, tulislah minimum. Sebab jalan kerja dia sama saja. Sama je tipe, cuma ending of the answer awak kena declare. Disebabkan the question ask you to find the volume at contoh. Kalau kata volume maximum, tulis volume maximum. Kalau dia kata nak area maximum, tulis area maximum. Equal to, okay, equal to dengan apa? Sama juga formula dia ni. Kalau dia kata in term of pi, letaklah pi. Kalau dia tak cakap apa-apa, sama ada awak nak leave it in pi pun boleh, awak nak substitute the value of pi pun boleh. Tapi if the question say in term of pi, you need to leave it in term of pi. Okay? Okay. Jadi nilai R ni yang tadi tu yang awak tengok masih ada lagi nilai R kan? So nilai R tu adalah RH ni yang awak dapat dalam step yang kedua dan ketiga tadi. Yang pertama, yang kedua tu. So you letak the value of the new RH yang awak dah cari sebelum tu. Sebab tu nama dia, therefore you need, you akan declare sama ada maksimum ataupun minimum. Faham tak dia punya picture dia? Faham. Okay. Kalau tak faham, teacher faham kalau awak tak faham. Tapi awak boleh, kalau selalunya siapa tu, Toiban tu siapa? Kan nama glamour dia. Kelas awak ni ada nama Toiban kan? Tabroni je. Toiban dia tak ada. Apa benda tu, I tak kenal. Tabroni. Nama dia Tabroni. Oh, okay. 4C Haa. 4C I baru masuk kelas kurang sekali, jadi I tak boleh hafal sangat nama you all. I tak 4D tu dah boleh hafal dah lah kan. Dah boleh lah ingat-ingat muka, Danishnya, Wafiqnya, Haziknya, Ilyasnya, Yusrinya, Nafisnya, budak perempuan Ainanya, Alianya. Budak lelaki teacher ingat. Budak lelaki yang selalu bagi teacher drama sebenarnya kan. Okay, Jasmine. Teacher ingatlah sikit-sikit. Okay. So kita tengok contoh soalan. Siapa yang tak faham, cepat-cepat tau PM. Kalau teacher tak PM, call teacher. Janganlah esok nak kelas baru nak bagi latihan. Memanglah. Kenalah kan. Sebabnya I pun mengajar 5 kelas. Jadi memang mencabar lah sikit kat situ. Okay, kita tengok muka surat 305. Dia tu je topik dia practical maximum and minimum problems. Dah jumpa? Jumpa. Jumpa teacher. Jumpa. Okay, alhamdulillah. Okay. Kita pergi pada soalan.
Nombor 1. Nombor 1 ni macam tak ada formula lah pula kan. Okey. Soalan nombor 4. Muka surat 308. Number 4, page 208. Course workbook. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu teacher dah bagi tahu banyak kali. Form 3 je tak beritahu lagi kan. Okay. So a cuboid have a total surface area of 400 cm square. Jadi kat sini awak boleh letak area. Teacher tak suka kali hitam. Teacher bukan mengada-ngada tau, tapi memang teacher tak suka kali hitam. I rasa kali hitam tu, bukan I rasa, memang pengkaji otak pun kata. Okay, area cuboid of is 400 cm square and a volume of V centimeter cube. So V equal to V. The dimension of cuboid are, so awak kena tahu cuboid. Cuboid macam ni dimension dia, awak kena lukis lah. AdMath ni kena lukis, kena mengkaji. So which is dimension is, you can put anything, you can put anywhere you want. For X, kalau teacher letak sini X, and then X, and then H. Express H in term of V and X. Okay, so now yang ni adalah topik nombor 4A tu adalah topik form 3 atau form 2 tak salah I dalam topik algebraic formula. Did you learn before? Yes. Yes. So kat sini ada topik form 3. Yang pentingnya topik lower form lah. Tu senang cerita. Bila dia kata express H in term of V and X, which is you understand from the question, V adalah volume. Jadi awak tahu formula V, volume adalah hasil darab di antara 4X times H. So you akan dapat 4X squared H. So this is a volume. Jadi bila dia kata express H, kalau express H maknanya H tu kena jadi subjek. H yang kena duduk jadi sebagai kepala, H subjek. So kalau tadi kita dapat V equal to 4X squared H, maka bila dia nak H, jadi teacher selalu, I selalu nasihat to student I, let always be kind with the algebra. Kita kena baik dengan algebra supaya kita letak dia pada kedudukan yang baik. Jangan tunggang langgang. So memandangkan H berada di sebelah kanan, so kita kena letak dia duduk sebelah kiri. So teacher nak susun balik supaya duduk sebelah kiri, supaya bila teacher nak letak dia sebagai subjek, dia cantik dia duduk sebelah kiri. Unknown atau apa yang kita cari sentiasa duduk sebelah kiri. So dapat V over 4X. So this is refer to the answer, this is refer to the question which is express H. So yang ni express H. Lepas tu dia kata in term of V dan X. So ini yang dikatakan in term of V and X. Ini adalah topik lower form dalam algebraic formula. I'm so clear. Teacher masa dekat MSM Johor Bahru, I ajar tau lower form. Sampai sini I tak dapat lower form. I rasa macam macam tu lah kan. Lower form ni comel. Betul tak? Oi, diam tak budak. Betul. Comel Betul. sangat. Yalah, kalau teacher ajar lower form, bayangkan I ajar budak tu daripada form 1. Lepas tu bila dia dikenal I kan. Sumpah memang akan insya-Allah lah. Boleh lah dia dah kenal cikgu tu. Teacher pun dah kenal budak tu kan. So macam seronok je. Macam tu lah. Okay, sambung. Show that
B, show that V equal to, sekarang ni dia suruh show. Show that V equal to 160x minus 16 over 5x power of 3. Okay, sekarang ni kena show. Alright. You kena standby. Information yang you ada adalah, what the information you ada? Okay, you ada satu adalah total surface area, which is already mentioned in the question. Total surface area yang awak boleh dapat kat sini apa dia? So awak kena carilah. Kena cari. So macam mana kita nak cari? Kena cari satu-satu. So lukis balik semula, takut tak nampak. Kan? Awak kena ingat dia ada 6 permukaan. Sini for X, X dan H. Okay. Bila kata total surface area, ini dah masuk form 1 atau form 2. Di bawah topik solid geometry. Okay, ni yang pertama. Total surface area dia. 2 times 4x squared. Kenapa teacher darab dengan 2? Siapa tahu? Dia ada depan Dua belakang. Ada two surface. Yes, good. Dia ada 2 surface which is dekat belakang ni. Betul tak? Betul. Okay, tu kena fikir tau, kena fikir. So kena fikir macam ni, macam jangan bagi alasan teacher saya tak tahu buat soalan macam ni, pelajar suka tinggal kosong sebab jangan. Mesti kena dapat 1 atau 2 markah. Okay. Okay, so seterusnya sini. Yang teacher buat macam corak batik warna merah tu pun dia sama dekat sini. So which is it come from the formula plus 2hx. Betul tak? Betul. Betul. Okay. So satu lagi. Okay, ambil akal hitam. Dot ni. Permukaan atas dengan permukaan bawah plus dengan 2 times apa? 4x H. Yes, 4x 2 square. times 4x apa? Thank you. Equal to 400. Kenapa teacher? Apa dia? Line dia lambat je. Oh, line dia lambat. Okay. Okay, so kenapa teacher equal to 400? Because it's given in the question. So you have to remember, dalam topik differentiation untuk apply all the informations are given in the questions. If you are used back by using the formula, at least you akan dapat 1 mark. IG attempt, markah attempt. Kena ingat tu. Oh, kenapa aku kena cuba? Oh, aku dapat markah, kena tamak markah. Sebabnya markah lulus untuk IG rendah gila. Tak salah teacher 25. IG tau, bukannya PNG. PNG telah lah kan. PNG lagi tau. Subjek di antara paling rendah nak lulus pun tak boleh lagi nak lulus. Ya Allah, akbar. Macam tu lah ibaratnya. Okay, so awak pun selesaikan formula ni, awak akan dapat, maksud teacher simplify kan, awak akan dapat 8x squared plus 2hx plus 8h equal to 400. Alah, tak cukup lah. Tulisan teacher besar sangat kot. Okay. So satu lagi information yang you ada adalah H equal to V over 4x squared. Tu information yang awak ada. Sekarang ni daripada V. Okay, kita nak show V. V kita adalah apa tadi V kita apa V kita? V kita adalah 4x squared H. Jadi kalau kita nak show, sekarang ni soalan kata show. Remember, I write again. Soalan kata show 160x minus 16 over 5x cubed. Okay, both of this equation, V equal to 4x squared H dengan V equal to 160x minus 16 over 5x cubed adalah benda yang sama. Tetapi we have to make sure our volume now
must be in term of X, like what the question asks us to show. So we have to substitute our H in the terms of what? V and X. Yes, dalam sebutan X. So dekat mana kita nak make sure our H must be in term of X? Dekat mana? Dekat equation of? Total surface area. Yes, total surface area. Thank you. Very good. So nampak tak ni? Ni H, ni H. Maka gunakanlah tadi yang kita dapat total surface area ni. Kita nak guna total surface area ni, kita nak olah jadikan express H supaya dia ada in term of X. Dan awak boleh ganti express H tu dekat sini dan you akan dapat this one. Okay, punya dah nak nampak dapat C ni. Tapi this is memang macam ni lah soalan IG. Macam ni, IG ni sama dengan SPM, sama. Sama sangat. Dia suruh express, lagi dia suruh show. Kalau awak tengok kan lepas show, sebab dia nak tahu awak tahu formula tu. At least awak dapat markah untuk express. Macam tu. Okay, so marilah kita letakkan H dia sebagai subjek. Tulis balik. Boleh tak teacher nak padam dia dekat sini? Okay, teacher padam. Siapa dah boleh dapatkan nilai? Nilai apa? Nilai H sebagai subjek. So, teacher susun 2HX. Color apa ni? Ya Allah, tak suka. Sekejap. Kenapa color I ni macam tak berfunction je? Kenapa dua dia gelap ni? Oh, okay. So, 2HX plus yang ni boleh campur ni. Dapat apa? 10. Yes. 10. Yes. Good. 10HX equal to 400 minus 8x squared. Okay, faham tak? Bawa ni pindah. Yang ni boleh campur sebab sama unknown, algebra. So, H equal to 400 minus 8x squared over 10. 10 apa? 10x. Do you understand this part? Yes, teacher. Yes. Yes. Okay, good. Then, after you get this, you want to simplify this, okay. You nak simplify pun tak ada masalah. So, teacher try to simplify. Tengok mudah tak nak substitute. Jadi, awak dapat H equal to, yang ni awak simplify. Awak akan dapat 40 minus over X kat sini. Yang ni akan dapat 4 over 5 X. Sebab ni X kuasa 2. Ni X kuasa 2 bahagi dengan X. So dia tinggal X. This is your algebra also. Everything algebra. Algebra adalah nenek moyang matematik. Faham tak ni? Okay. So, okay, good. Jadi, therefore, V equal to 4x squared H tadi tu, kita nak prove kan. Jadi, kita pun V equal to 4x squared H tu, substitute molek-molek yang kita dapat tadi tu. 40 over X minus berapa? Minus 4 over 5x. Betul tak? Betul, Cik, betul. Teacher. This one just now you dapat tadi tu yang H tu yang teacher ajar tadi tu daripada total surface area tu gerebuk-gerebak jadikan H sebagai subjek and then you dapat benda ni you substitute dekat H and then you spend molek-molek lah, memang dapat lah. Memang sure lah equal to 116x. Ni cancel. Dan ni darab. Expand pun kena bagi molek lah. Jangan untuk buat careless lah. Expand ni. Budak sains tak boleh careless. Okay. So times dengan
16x cube over 5. So sure tak? Sure, Alhamdulillah. Sure. Waktu ni kalau boleh sure dalam exam, rasa dah dapat A dah Mat tu. Betul tak? Betul. Okay. That is the way. The way is whatever the question will be in the problem solving in differentiation, you have to apply the information given in the questions. Tu je. Okay. Sekarang ni barulah kita nak pergi dekat C tu. Find the value of X when V is a maximum. Jadi V kita dekat sini adalah V kita kat sini, awak boleh ambil yang B tu sebab dia kata the value of X. Awak jangan ambil, oh teacher kan kita dapat tadi 4x squared H tu volume kita. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab sekarang ni nak cari value of X when V is maximum tau. Dia bukan tanya V tu maximum. Sekarang ni dia dah bagi tahu siap-siap dah. V tu maximum. Jadi apakah nilai X? Jadi yang ni kena adalah sebutan X. Which is awak boleh guna soalan B. Kalau dalam exam kan awak tak tershow pun, awak ambil balik soalan di atas dia tu. Guna balik. 16x minus 16 over 5x cube. So awak buat dv dx. You dapat 16 minus 48 over 5x power of 2. Okay, differentiate macam biasa. Kemudian you akan letak dia sebagai dv dx equal to 0. Teacher, kenapa saya guna dv dx equal to 0? Sebab dia dah bagi tahu bahawa V adalah maksimum. Kalau dia kata V minimum pun guna benda yang sama. Ada tak student, benda yang tak cakap turning point pun, sama benda. Equation pun guna dy dx equal to 0. Nampak tak student ni kan? Dia memang tak nak tinggal kosong tapi dia buat memang out of the range lah pula. Okay, dy dx equal to 0, maka awak ambil lah awak punya 160 minus 48 over 5 x squared equal to 0. Jadi awak akan dapat nilai x. Siapa boleh bantu teacher dapat nilai x? Yang ni awak punya lower form. Berapa? Berapa? Korang ada ke tak ni? Ada. Ada ke tak? Dah spend lah. Ada teacher. I takut tiba-tiba kan line tak okey, ter-out lah macam hari tu. Aduh. Oh mak oi. 4.08 je. 4.08. Macam mana yang lain? Saya harap siapa tak tukarkan kereta lagi sila tukar ya. Kalau mahal, boleh pesan kat koperasi. Koperasi murah, RM61 je. Kalau kat luar tu macam mahal, ngetik-ngetik pula harga dia. Okay, so kalau teacher sama Mak Opan dengan kawan awak tak? Dapat. Sama. Jap. 150. Teacher, 3 significant figure. Ha? Berapa significant figure? 4 kan? Untuk IG, okay. Untuk IG awak kena, teacher nak ajar awak bagi ya 4 significant figures. Tapi IG kan dia selalu berubah-ubah mengikut arahan soalan di cover exam tu. Okay, jadi sebab tu teacher bila kita buat drilling, I selalu bermula dengan cover page baca soalan. Sebab dia akan minta. Dia akan minta dalam tu. Dia sentiasa berubah-ubah. Kalau SPM, yes, always 4 significant figures ataupun 2 decimal places. Okay, thank you for asking. Remember nanti teacher pun, ya Allah. So,
tapi ada setengah cikgu cakap Mamat Saleh tu terima je kalau nilai disimak berapa pun. Tak nak lah macam tu, I tak apa yakin. So apa pun kita tengok muka surat di hadapan cover page exam tu. Okay, so now you practice for significant figures, but drilling nanti ingatkan sesama kita tengok suruh bagi berapa. Okay, so korang dah dapat So now you get the answer lah. Betul ke tu? Betul lah kan? 4.082 je kalau for significant figure. Oh ya, ya. Thank you. Square root jangan lupa ya. Okay, ada soalan tak? Diam je korang ni. 2-3 orang je bunyi soalan. Ada soalan. Tak ada. Okay, this is when the question say, okay, kalau lah soalan kata macam ni, if teacher nak saja lah nak cakap. If dia kata find the V maximum. Yang ni dia tak cakap tau, soalan ni dia kata find the value. Okay, tak apalah. Sebab akan ada soalan kata find the value of V maximum. Kalau kita nak cari V maximum, maka kita akan pergi kepada equation asal. Lepas kita dapat nilai X. Lepas kita dapat nilai X dan kita nak dapat nilai V maximum, maka awak gantilah 4.082 ke dalam V. 160, okay, ganti 4.082 minus 16 over 5, teacher tak muat. 4.082 power of 3. Tu kalau nak cari nilai maksimum. Kalau soalan tanya what is the maximum atau minimum, ganti balik nilai yang you dapat daripada dy dx equal to 0. Ganti balik, itu sahaja. Okey, sekiranya soalan minta determine. Dia tak cakap pun V2 maximum atau minimum. Dia tak cakap. Soalan tak mention. But the question asks you determine. Determine whether V is maximum or minimum. So what is your idea? You pernah buat benda ni? If the question asks you to determine. Second derivative. Yes, very good. Second derivative. So d2v over dx2, you kena substitute atau you kena differentiate lagi sekali, which is you dapat 160. No. Tadi kita dapat differentiate lagi sekali. Tahu? Tadi kita dapat dy dx kita adalah ni. Dy dx kita adalah 160 minus 48 over 5 s kuasa 2 kan. Kalau differentiate lagi sekali, awak akan dapat d2v dx2 equal to negative 48 times dengan 2. So dapat 96 over 5x. Differentiate lagi sekali tau daripada sini. Kalau kita nak determine. So kita akan dapat tadi untuk ni adalah negative 96 over 5x. So ganti nilai x ni juga dengan nilai yang kita dapat tadi tu. 4.082 dan terang-teranglah nilai awak ini adalah nilai yang negatif. Maka kita akan dapat apa dia? What we call it is, because the question asks you to determine whether dia V to maximum minimum, maka V kita adalah, remember? V kita adalah Point. maksimum ke minimum? Lepas kita buat second Minimum. Oi. Maximum. Lupa dah lah. Okay, maaf, terima. Okey lah kan, daripada orang duduk diam tu, tak tahu lah apa cerita orang duduk diam tu. Risau teacher kalau dalam kelas ni. I akan tengok muka budak yang berangai. I akan tengok. Hai.
Korang mesti suka kan online kan supaya teacher tak bebel kat korang, teacher tak tengok korang tulis ke tak. Kan? Teacher. Betul tak? Penat cakap dengan korang ni. Teacher je cakap seorang-seorang dah lah tak nampak muka. Okay. Teacher. Yes. Saya nak tanya. boleh. Kan dah buat working macam tu. Lepas tu nak declare jawapan macam tu je lah. V yang nak panah Max. Yes, betul. Dia tak ada value. Dia sayang. Oh. Ni kalau dia kata determine. Kalau dia kata tadi, yang ni adalah untuk soalan kalau dia kata determine. It's not asking about the value. Just now, yes, this. Siapa yang tanya itu Nazif ke? Nafis ke? Yes, saya Nafis. Ya, teacher sangat ingat suara you tak Nafis? Orang lain tu kan? Okay, kalau untuk soalan ni, mesti korang kata teacher ni. Okay, untuk soalan ni, yes. If find the value of maximum, find. So you get the value. Okay, you tekan calculator tau. Ni kena tekan calculator. So kalau tadi situation teacher bagi, kalau soalan minta determine. Determine whether V at maximum, so you kena yang paling penting second derivative ni. So you just mention dia adalah maximum ataupun minimum. Alhamdulillah, teacher rasa teacher dah terang habis. Semua keadaan applied bagi maximum minimum. So korang faham tak? Faham. InsyaAllah faham. Betul ke faham? Korang jaga hati teacher kan? Betul. Faham. Faham. Apa-apa je lah nak jaga hati ke apa ke. Okay, masa korang nak tamat dah. Dah tamat dah pun tak apalah. Sekejap je lagi. Kalau korang tengok soalan nombor 5 tu kan, 5D dia kata stationary. So stationary tu maksimum atau minimum lah. IG ni banyak benda perkataan dia yang merefer kepada turning point atau maximum minimum point. Tapi kalau SPM dia memang static satu words je. So don't worry. Untuk IG ni tak apalah. Teacher bagi tahu ni kena ingat lah. Janganlah kata, tak pernah dengar lah perkataan ni. Tak pernah dengar. Janganlah kata tak pernah dengar. Okay. So homework untuk hari ni. Korang jangan tahu kalau korang tak faham akan terkantui bila exam ataupun quiz. So tolong tak apa test teacher tak nampak muka awak. Kalau dah ramai mengadu, kita boleh buka kelas khas untuk siapa yang tak faham. Number 5 and number 5 and number 9. Only that. Page 108 and 308 and 309. Okay. So get ready ya untuk quiz. Next class will be integration. Kita kena laju sikit lah sebabnya kita dah seminggu kita 2 kelas je kan. Jadi kalau kat Matap kita ada seminggu 4 jam. 4 jam setengah 4 jam 30 minit seminggu kita belajar Maths. Bila online kita hanya belajar 2 jam sahaja. Jadi kita kena kejar syllabus dengan pantas supaya kita sempat buat drilling. Okay? Faham? Kalau tak sempat, teacher terpaksalah ambil masa yang lain. Boleh? Boleh faham teacher? Boleh. Teacher. Kita tak tahu semester 2 korang ada co-Q lagi ke? Ada. Ya. Ada. Alah, tiba-tiba alah. Okey lah. Sebab korang ada 3 hari kan petang macam tak boleh nak usik korang. So kalau teacher terpaksa buat pukul 5, 6 tu terpaksa lah kan. Siapa yang tak dapat join, awak kena dengar yang record punya lah. Tak ada pilihan sebab I nak kerja syllabus. Benda sangat banyak. Lepas integrate kinematics, motion along straight line.